Cerita tentang Imam Ahmad kena sebat tadi, saya teringat satu kuliah Ustaz Ismail Kamus. Mudah-mudahan dulu dengar kasetnya. Dari mana sumber dia tak tahulah, ni saya sekadar cerita. Masa Imam Ahmad disebat tu, tukang sebat dia ni sebat dia dengan kuat. Sedangkan sepatutnya sebat tak kuat macam tu, ni sebat tu lebih kuat, dia terasa kuat. Sampai kan terlucut baju dia, pakaian dia kan. Lepas daripada tu Imam Ahmad pun dibebaskan. Dia pun mengajar macam biasa lah. Mengajar. Tiba-tiba tukang sebat dia tu datang majlis pengajian dia. Kata Ustaz Ismail Kamus, Imam Ahmad pun tanya, bukan kamu ke dulu nak sebat aku? Kata saya lah. Kenapa kamu sebat aku bersungguh-sungguh? Patut sebat tu biasa-biasa aja, ni sebat lebih. Dia kata saya sebat lebih tu dengan harapan Tuan Guru mati. Dia kata kenapa kamu niat supaya aku mati? Supaya Tuan Guru tak tarik balik fatwa mengatakan Al-Quran tu khadim. Dia kata kalau Tuan Guru tak mati, takut-takut Tuan Guru tarik balik. Tuan Guru tak tahan kan, Tuan Guru kata okey lah, Al-Quran ni baharu lah. Dia tak kata macam tu. Jadi cara dia tu matlamat dia betul, cara dia tu salah. Dia pukul semua-semua. Tujuan dia nak bagi mati supaya Imam Ahmad tak tarik balik dia punya fatwa tu. Cerita Ustaz Ismail Kamus, tu sumber. Seterusnya, adakah Lauzi, pengasas agama Tao itu seorang rasul ataupun nabi? Yang ni kita tak dapat nak pastikan sebab cerita lama. 500 tahun sebelum Masihi tu, sebelum zaman Nabi Isa 500 tahun, tak tahu dia nabi ke tidak ke, tak tahu. Cuma dia ni menyebarkan kebaikan. Tapi kalau kita tengok kitab utama agama Tao, iaitu ajaran-ajaran Lauzi ni tadi, kita nampak Lauzi ni seorang yang tercari-cari. Dia tercari-cari Tuhan ni macam mana, tercari-cari. Sedangkan kalau orang itu nabi ataupun rasul, dia tak tercari-cari dah. Sebab dia dapat wahyu, dia tak tercari-cari, dia tahu dah. Kalau peringkat permulaan sebelum jadi rasul mungkin tercari-cari. Contohnya Nabi Ibrahim, dia tengok bintang, ni kah Tuhan aku? Dia tengok matahari, ini kah Tuhan aku? Itu sebelum dia dilantik, sebelum dapat wahyu. Bila dia dapat wahyu, dia tak ada tercari-cari dah. Tapi Lauzi ni dalam kitab utama dia, dia macam tercari-cari lagi. Dengan hujah ini, pengkaji-pengkaji kata mungkin dia bukan rasul lah, sekadar ahli falsafah saja. Tapi kebenaran dia kita tak tahulah. Boleh jadi dia rasul tapi kitab dia diselewengkan, tak tahu. Begitu juga dengan Gautama Buddha, ataupun nama asal dia Putra Siddhartha. Dia ni nabi kah, rasul kah? Kita pun tak tahu. Dia pun 500 tahun sebelum Masihi juga, lama punya cerita. Tak tahu. Tapi kalau berdasarkan kitab Tripitaka, kitab utama, kitab suci agama Buddha, dalam kitab tu Buddha dia tak cerita pasal Tuhan. Dia cuma cerita tentang moral saja. Dia tak sentuh pasal Tuhan. Jadi kalau pengkaji, bagi pengkaji dia nak fakta. Kalau bagi pengkaji, Buddha ni bukan rasul lah, bukan nabi lah. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Boleh jadi kitab dia pun dah terseleweng kan, kita pun tak tahu. Kemudian Imam Al-Ghazali, walaupun dia menghentam kaum falsafah, tapi orang-orang kemudian kata Imam Ghazali pun falsafah juga. Dia kata Imam Ghazali pun falsafah, dia duk hentam orang falsafah. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali jawab dalam kitab Muqis. Kata dia, sesetengah golongan telah mengkritik sesetengah tulisan yang bertaburan di dalam karangan-karangan kami tentang rahsia-rahsia ilmu agama. Dia kata memang ada puak-puak yang duk kritik dia. Mereka itu ialah golongan yang tidak padat ilmu di dada dan masih belum terbuka mata hati mereka kepada tujuan-tujuan mazhab. Lalu mereka menyangka bahawa pendapat yang aku keluarkan adalah pendapat-pendapat ahli falsafah terdahulu. Dia kata orang yang kritik dia, yang kata Imam Ghazali pun ahli falsafah juga. Dia kata mereka ni ilmu tak padat dan mata hati belum terbuka. Jadi Imam Ghazali ni style dia, daripada ilmu falsafah tu mana yang baik dia terima, mana yang salah dia tentang. Tu cara dia. Tak boleh nak kata bila sebut ilmu falsafah saja tolak semua. Tak boleh lah. Kan? Mana yang baik dia ambil, mana yang salah dia tentang.
Kemudian kita menjawab persoalan Luqman Al-Hakim dan Sokrates. Kita ringkaskanlah. Yang pertama, hujah-hujah yang mengatakan Luqman Al-Hakim ialah Sokrates. Dua-dua orang pun orang yang bijaksana. Dua-dua pun Al-Hakim. Kemudian nama Luqman ini datang daripada kata akar laqam yang bermaksud menelan. Oleh kerana Sokrates ni mati kerana hukuman menelan racun, jadi kemungkinan dia ialah Luqman Al-Hakim. Kemudian ketika Sokrates berdakwah kepada generasi muda di Athena tu, dia selalu menyebut wahai anak-anakku, wahai anak-anakku. Jadi perkataan dia tu ada persamaan dengan Luqman Al-Hakim. Sebab dalam Quran pun bagi tahu Luqman Al-Hakim ni dia bagi nasihat kepada anak dia. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kesayanganku, jangan mensyirikkan Allah. Jadi nampak macam ada persamaan. Kemudian Sokrates pun ajar Tuhan tu satu, sedangkan orang di Athena tu rata-rata menyembah pelbagai dewa. Tapi Sokrates dia Tuhan satu. Dan Luqman Al-Hakim pun sembah Tuhan yang satu, ada persamaan. Seterusnya, ada pula ajaran-ajaran Sokrates yang sama dengan ajaran-ajaran Luqman. Ini antara hujah-hujah yang mengatakan Luqman ialah Sokrates. Kemudian kita tengok pula hujah-hujah kaum yang menolak. Yang pertama, kalau nak disamakan dari segi bijak, ramai lagi orang-orang yang bijak, ramai lagi orang-orang yang Al-Hakim. Yang kedua, Luqman Al-Hakim dikenali sebagai Luqman masa dia masih hidup lagi. Sedangkan Sokrates, kalau betul lah dia dikenali sebagai Luqman, selepas dia mati lah, selepas dia minum racun, baru orang sebut Luqman. Tapi takkanlah selepas dia mati baru orang nak sebut Luqman yang bijaksana. Tentulah masa masih dia hidup. Jadi nampak macam tak ada persamaan. Seterusnya, perkataan laqam, iaitu menelan tu tadi, kita ambil maksud yang tepat daripada sastra-sastra Arab zaman jahiliah, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Pada zaman jahiliah ni, zaman-zaman sebelum itu, ada satu orang yang bernama Luqman. Luqman dari kaum Ad. Dia ni disebut Luqman sebab dia ni gelojoh makan. Dia gelojoh makan roti, gelojoh makan benda-benda yang keras. Jadi atas dasar itu dia disebut Luqman. Jadi laqam ni dia menelan benda-benda yang pepejal, bukan menelan cecair. Sedangkan Sokrates dia minum racun hemlock. Dia minum, dia bukan telan. Jadi nampak tak ada persamaan. Kemudian tokoh-tokoh dalam Quran ni, kalau disebutkan nama tak ada cerita tak apa. Tapi kalau diceritakan kisah dia, Al-Quran akan petik biasanya kisah-kisah yang kemuncak dalam hidup mereka. Kalau Nabi Uzair, kemuncak dalam hidup dia ialah tertidur 100 tahun. Yang tu Quran cerita. Kalau Ashabul Kahfi, kemuncak dalam hidup mereka tertidur 309 tahun. Yang tu yang Quran cerita. Kalau Nabi Musa, kemuncak dia ialah bermunajat dengan Tuhan, laut terbelah. Yang tu yang Quran cerita. Kalau Nabi Isa, tentang penyaliban dan tentang terangkat ke sisi Tuhan. Kalau Nabi Adam, kemuncak cerita dia diturunkan dari syurga. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemuncak cerita dia mendirikan Kaabah dan penyembelihan. Kalau Nabi Yunus, ditelan ikan. Bila sebut nama orang tu dalam Quran, Allah akan bawa cerita kemuncak. Dan Luqman Al-Hakim disebut dalam Quran. Apakah cerita kemuncak tentang Luqman Al-Hakim? Cerita kemuncak dia bagi nasihat kepada anak dia. Itu cerita kemuncak dia, tak ada cerita lain. Sedangkan kalau Sokrates, cerita kemuncak dia tentulah dia berdakwah kepada muda-mudi di Rom. Kemudian dia dihadapkan ke mahkamah di Athens. Kemudian dia dihukum mati minum racun hemlock. Tapi cerita-cerita kemuncak tu tak dikaitkan dengan Luqman Al-Hakim. Jadi nampak macam dua tokoh yang berbeza.